Dia menyiasati tuan-tuan, bagaimana dia bersama-sama dengan pengikut dia seramai 13 orang dibunuh dalam pembunuhan pada 19 November 1985. Bila kita buat himpunan, kita turun ke jalan raya tuan-tuan, kita bergabung dalam DMI, gabungan masuk LSA tuan-tuan, maka akhirnya baru hari ini, baru sekarang UMNO sedar, pemimpin UMNO sedar, dan akta ini zalim, baru mereka nak mansuh tuan-tuan. Baru akta ini nak mansuh setelah negara kita mencapai kemerdekaan lebih daripada 50 tahun. Bila tuan-tuan kita masih ingat dalam kes Saman Ekor tuan-tuan. Saman Ekor. Tiba-tiba tuan-tuan kita pergi ke JPJ tuan-tuan, nak perbaharui, nak renew road tax, kata kita tak boleh sebab nama kita blacklist. Kenapa? Ada Saman Ekor. Dia saman kat mana tuan-tuan kita tak tahu, tak kepala tak nampak, ekor dia kena tuan-tuan. Ekor dia kena. Sampai 10 saman, sampai 12 saman. Nak renew tak boleh tuan-tuan. Ambil duit rakyat dengan cara yang zalim. Sedangkan di sana ada peraturan. Ada peraturan dia tuan-tuan. Ada perlembagaan. Mereka membelakangkan perlembagaan. Pihak polis membelakangkan peraturan. Kita bangkit, kita bantah. Di peringkat pimpinan PAS tuan-tuan, kita tubuh satu jawatan kuasa kempen anti Saman Ekor ni tuan-tuan, yang dipengurusikan oleh naib Presiden PAS Datuk Mahfuz Haji Omar. Bila kita buat kempen tuan-tuan, kita edarkan risalah, kita beri kesedaran kepada rakyat, kita turun tuan-tuan. Bila rakyat mahu, rakyat bangkit, barulah akhirnya tuan-tuan Saman Ekor ni ditarik balik. Nama-nama yang di blacklist tuan-tuan boleh pergi pula untuk memperoleh road tax ataupun cukai jalan kereta mereka tuan-tuan. Setelah rakyat bangkit. Sebab itu tuan-tuan, bila kita melihat apa yang kita tuntut dalam himpunan bersih yang kedua, Julai tahun lepas tuan-tuan tidak diendahkan, maka sebab itulah 28 April baru ni tuan-tuan, sekali lagi kita turun untuk mendesak kerajaan agar memastikan pilihan raya umum yang ke-13 kali ini tuan-tuan benar-benar bersih dan adil. Nak lawan tuan-tuan, biar padan tu sama rata. Ni mampus tuan-tuan, daripada belah atas kita ke bawah tuan-tuan. Pengadil pula berat sebelah. Pengadil tuan-tuan, SPR, pengurusi dengan timbalan dia ahli UMNO. Ini yang masalah tuan-tuan. Sebab itu kita bangkit, sebab itu kita tuntut. Kita turun untuk kita duduk nak bantah tuan-tuan. Sebab apa mereka takut? Sebab apa tuan-tuan, kerajaan UMNO Barisan Nasional bimbang. Kenapa mereka takut? Kerahkan polis supaya bertindak tuan-tuan. Kalau kita dengar tuan-tuan, Perdana Menteri kita Najib Tun Razak cakap kita main sedap tuan-tuan, dah dapat mandat rakyat, rakyat sudah mula sokong, dia telah berjaya buat pembaharuan, buat islah reformasi tuan-tuan kepada UMNO. Kalau betul rakyat sokong, kalau betul dia mendapat mandat daripada masyarakat, daripada berbagai bangsa ni tuan-tuan, kenapa dia takut? Kalau betul-betul mereka kuat tuan-tuan, kenapa takut? Biarlah, kita nak berhimpun, buka laluan, bagi laluan. Okey, pembangkang nak buat himpunan bersih tidak, kita bagi laluan. DBKL pula kata, okey, kalau berhimpun tak apa, kami akan bagi setiap peserta sebotol air mineral tuan-tuan. Masa boleh buat tak benda? Tapi oleh kerana mereka takut, kerajaan kita, kerajaan perintah rakyat tuan-tuan, di negeri yang kita perintah, di Kedah baik, di Pulau Pinang tuan-tuan, kalau ada mana-mana NGO yang tak puas hati, mana-mana rakyat yang tak puas hati nak buat demonstrasi, silakan. Mahasiswa yang nak buat demonstrasi tuan-tuan, tak puas hati dengan pentadbiran Queen, Kolej Insaniah di Al-Usta tuan-tuan, nak buat demonstrasi depan Wisma Darul Aman, Menteri Besar Kedah Ustaz Datuk Seri Ustaz Azam Razak kata, bagi laluan, biar dia pun nak buat, kita tengok. Mari tak ramai pun tuan-tuan, tak ramai pun. Di Komta tuan-tuan, di kompleks di Komta Pulau Pinang, tempat ataupun pusat pentadbiran kerajaan negeri, berapa kali tuan-tuan puak-puak mamuk buat apa dia bantahan. Setiap tahun tuan-tuan sampai sempurnanya hari lahir Linggo air pun tuan-tuan buat kek dengan hantar pelak dalam ni tuan-tuan, kita tak bantah, tak ada kita nak larang, nak halak, silakan. Rakyat boleh menilai tuan-tuan. Tapi kalau UMNO, pemimpin UMNO Najib tuan-tuan, dia rasa kuat, mereka dah dapat mandat dari rakyat, kenapa mereka takut? Inilah tuan-tuan masalah negara kita. Masalah negara kita sampai tarikh secara umum ke-13 tuan-tuan, sampai ke hari ini kita tak tahu lagi. Orang ditanya dah bila nak pilihan raya Ustaz, wallahu alam. Sekejap bulan 4, sekejap bulan 5, ni kata bulan 6 pula, mungkin bulan 9 tuan-tuan. Sahabat saya daripada Indonesia tanya, bila
bila pelihara Indonesia? Nak jawab payah tuan-tuan. Saya kata kami ni tunggu tarikh pelihara raya di Malaysia ni macam tunggu Lailatul Qadar. Macam tunggu Lailatul Qadar tuan-tuan. Lailatul Qadar bulan Ramadan. Dia nak tunggu tuan-tuan. Oleh kerana kita tahu akan berlaku Lailatul Qadar. Tapi bila tak tahu. Malam 21 ke, malam 22 ke, malam 23 ke tuan-tuan. Tunggu. Setiap hari kena, setiap malam kena, berjaga, beribadah kena tunggu. Macam tu juga pelihara kita tuan-tuan. Setiap hari kita kena buat kerja, setiap bulan kita buat kerja tuan-tuan. Sebab apa? Sebab takut silat-silat pelihara berlaku begitu. Letih kita tuan-tuan. Letih. Kalau betul kuat tuan-tuan, dia dah dapat mandat kepada rakyat, dah buat pengislahan, pembaharuan. Bagi tahu pelihara raya, okey, bulan 6. Cuti sekolah bulan 6, kita akan mengadakan pelihara umum ke-13 tuan-tuan. Agak-agak Najib berani umum macam tu tak tuan-tuan? Tak berani, takut. Sebab apa tuan-tuan? Sebab pemimpin UMNO ni tuan-tuan mereka khianat dengan amanah yang telah diberi oleh rakyat. Mereka khianat dengan amanah yang telah diberi oleh rakyat. Saya tak marah kepada ahli-ahli UMNO bawahan ni. Harap mereka dengar tuan-tuan dan mereka fikir elok-elok. Ahli-ahli UMNO bawahan ni tuan-tuan kita sayang, kadang-kadang kita kesian kepada mereka. Adik-beradik saya pun tuan-tuan, walaupun saya ketua Dewan Pengguna PAS Penang tuan-tuan, tapi asal kelahiran saya di Baling Kedah. Orang Baling tuan-tuan. Adik-beradik saya, pak saudara saya, mak saudara, banyak hak biru pekat lagi tuan-tuan. Biru pekat lagi. Kesian kadang-kadang tengok tuan-tuan. Kita bagi kesedaran. Rakyat hari ini boleh fikir tuan-tuan, rakyat ini boleh menilai. Kita nak beritahu kepada ahli-ahli UMNO bawahan ni cukup. Sudah sampai masa dia, kita dah bagi mandat kepada pemimpin kita, pemimpin UMNO Barisan Nasional, memerintah negara kita lebih daripada 50 tahun. Cukup. Mereka tidak pernah membela rakyat, mereka tidak pernah membela agama, dan mereka tak pernah mempertahankan negara mereka tu. Pemimpin UMNO khianat dengan bangsa dia. Pemimpin UMNO tuan-tuan khianat dengan bahasa dia, khianat dengan agama dia, khianat dengan tanah air dia sendiri tuan-tuan. Ini realitinya pemimpin UMNO. Dosa-dosa UMNO ni tuan-tuan terlalu banyak kepada orang Melayu. Dosa-dosa ini dibuat oleh pemimpin UMNO. Sebab itu ahli-ahli UMNO bawahan ni tuan-tuan, dia kena sedar. Ni di depan saya ni tuan-tuan, sahabat saya, ketua penerangan, dia mempunyai PAS Kawasan Kelantan. Dia masuk sikit je tuan-tuan. Dosa-dosa UMNO, 100 sebab kenapa UMNO ni wajib ditolak dalam pilihan umum yang ke-13 tuan-tuan. Dosa-dosa UMNO didedahkan dalam buku ni tuan-tuan. Mereka khianat. Dosa dia kepada bangsa tuan-tuan. Cuba tengok dosa-dosa pemimpin UMNO kepada orang Melayu tuan-tuan. Sebagai contoh saya bagi tuan-tuan, antaranya UMNO ni tuan-tuan, pemimpin UMNO hari ni bila dia ceramah tuan-tuan, dia turun buat ceramah kelompok di kampung-kampung, di kawasan orang Melayu. Dia kata habis dah kita hari ni. Ahli UMNO kena sedar, orang Melayu kena sedar, kita kena bangkit. Sebab apa? Hari ini kata dengan dia, kuasa orang Melayu makin hilang. Hari ini kata dengan pemimpin UMNO, kerusi-kerusi parlimen, kerusi-kerusi di peringkat dewan dengan negeri-negeri banyak telah dikuasai oleh orang bukan Islam, oleh orang Cina, orang India. Maka orang Melayu kena bersatu, kena terus tokong UMNO tuan-tuan. Dia kata perkataan ayat khianat. Dia kata PAS, kuda tunggangan DAP. Dia ceramah di tempat orang Cina, dia kata DAP pula kuda tunggangan PAS. Kita nak sebut tuan-tuan, ini fakta, ini bukti. Mana kata UMNO ni, pemimpin UMNO khianat kepada bangsa dia tuan-tuan. Apabila pada tahun 2003, ketika mana mereka ada kuasa, ketika mana mereka menguasai 2/3 majoriti parlimen tuan-tuan, mereka ubah sempadan pilihan raya. Kita masih ingat tuan-tuan, tahun 1999 apabila PAS masih pertahankan kerajaan di Kelantan, bahkan kita berjaya merampas kerajaan di negeri Terengganu tuan-tuan. Oleh kerana PAS, kemarahan PAS, sokongan PAS kuat tuan-tuan, maka UMNO bimbang, takut kerusi-kerusi Melayu ini jatuh ke tangan PAS. Maka tahun 2003 tuan-tuan, sebelum berlakunya pilihan raya 2004, dia telah ubah sempadan pilihan raya. Bila ubah sempadan pilihan raya tuan-tuan, kalau UMNO ni betul-betul sayang kepada bangsa Melayu tuan-tuan, tentulah dia tambah